الحمد لله الذي أرسل الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. InsyaAllah pagi ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. InsyaAllah pagi ini kita berbicara sedikit tentang apa yang dikatakan taubat, apa yang dikatakan salat sunat taubat. Apakah ada salat sunat taubat, ataupun apakah ada dalilnya tentang salat sunat taubat. Taubat ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan dosa, sama ada dosa kecil maupun besar. Yang katakan dosa, hendaklah kita kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bila kita dah berdosa kita biar macam tu ya, ataupun kita dah berdosa kemudian dah berubah tinggalkan macam tu sahaja. Dulu kita pernah buat salah, buat kesilapan, buat dosa, kemudian sekarang dah berubah, dah tinggalkan perbuatan itu, dah tak buat lagi lah. Apakah cukup sekadar kita meninggalkan perbuatan itu tanpa kita perlu bertaubat, kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang kita dah tak buat dosa tu, tapi dosa yang sebelum yang kita buat ni bagaimana? Apakah kita biarkan begitu saja? Sebab contohlah dulu kita main nombor ekor kan, main nombor ekor seminggu sampai 2 kali lah beli nombor. Lepas tu dah tua-tua ni dah berubah lah, taubat lah, maksudnya dah berhenti tak main dah, tapi belum lagi bertaubat dari dosa main nombor ekor itu. Cuma dah berhenti, memang tak main dah. Saya alhamdulillah dah tak main dah nombor ekor. Persoalannya dah taubat ke belum? Tak, saya dah tak main dah. Yang main dulu tu, yang beli nombor dulu tu macam mana? Jadi apa yang dikatakan taubat, apa yang dikatakan salat sunat taubat? Salat sunat taubat berarti salat memohon keampunan dan taubat nasuha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, mana taubatlah dengan sebenar-benar taubat. Apa sebab? Atas dasar apa kita nak bertaubat ini?
apa dasar-dasarnya supaya kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup ke dengan hanya istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Apakah tak cukup dengan itu? Apakah perlu juga dengan salat sunat taubat? Maka kalau kita tengok, taubat ni ialah pertama sekali menyesal atas segala perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Ada perasaan menyesal melakukan dosa tersebut. Ada perasaan menyesal kita melakukan maksiat tersebut. Maknanya kalau tak ada perasaan menyesal, itu belum lagi dinamakan taubat. Tak ada rasa menyesal atas dosa yang kita buat, atas maksiat yang kita buat, itu belum lagi bertaubat. Kita katakan ni dosa ni, alah bukan selalu pun kan, sesekali pun kan. Maknanya belum ada perasaan menyesal. Artinya belum lagi ada dasar taubat, itu belum ada, belum wujud. Maknanya kalau dia ada perasaan menyesal, kenapalah dia buat dulu, kenapa aku langgar dulu, kenapa aku lakukan maksiat dulu, maka baru ada penyesalan dekat situ. Bila ada penyesalan, itulah yang dikatakan dasarnya taubat. Sebab ada penyesalan. Yang keduanya ialah menyucikan diri daripada perbuatan dosa. Bagaimana nak sucikan dosa itu? Bagaimana kita nak sucikan dosa tersebut? Bukan hanya sekadar menyucikan juga, tetapi berhenti daripada melakukan maksiat itu serta merta memohon ampun Allah Ta'ala atas apa yang telah dilakukan. Yang keduanya ialah menyucikan dari dosa tersebut, kemudian berhenti daripada melakukan maksiat, kemudian memohon keampunan dari Allah. Ada 3 perkara kat sini. Pertama, dia mesti hapuskan dosa itulah. Macam mana nak hapuskan dosa tu? Macam mana nak nyucikan perbuatan dosa tu? Kemudian yang keduanya, hendaklah dia meninggalkan atau berhenti melakukan maksiat itu. Kalau dia hanya berhenti sahaja, tak bertaubat pun tak boleh. Kemudian mohon ampunlah atas kesalahan, atas kesilapan yang telah kita lakukan. Ini syarat yang perlu ada dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hubungan dengan makhluk, kena minta maaflah dengan makhluk itu terhadap dosa yang berkaitan dengan harta benda, maruah dan jiwa. Hak ni tak selesai hanya dengan taubat kepada Allah, sebab dia ada hubung kaitnya dengan manusia, dengan makhluk. Kalau kita pernah ambil harta dia, kena pulangkan balik. Kalau berkaitan dengan maruah, kena pergi jumpa dia. Kalau berkaitan dengan jiwa, kena selesaikan dengan dia. Hatalah kita pergi haji sekalipun, kita pergi haji tapi dengan dia belum selesai hak ni. Dengan manusia ni belum selesai. Kita minta ampun dengan Allah, pergi hajilah, kita bertaubat nak bersihkan diri, tapi hubungan kita dengan makhluk ini belum selesai. Apakah itu yang dikatakan taubat? Taubat mesti selesai dulu sebelum urusan kita dengan Allah. Maknanya, kalau berkaitan dengan manusia, kita pergi jumpa dia dulu, kita kena selesaikan urusan kita dengan dia dulu, dah settle semua, baru bertemu Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Kalau kita hanya pergi minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala kata, hak tu belum selesai. Hak itu engkau dengan dia, bukan dengan aku. Dengan aku tak ada masalah, kata Tuhan. Dengan manusia, dulu pernah ambil tak harta dia?
Dulu pernah tipu tak harta dia, pernah tak rampas, pernah tak aniaya dia, zalim dia, pernah. Yang ini kena settle dengan dia dulu. Dah settle dengan dia, barulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi tak settle dengan dia, selagi itu tak selesai. Walaupun kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kata belum lagi selesai urusan kamu dengan makhluk ini. Artinya taubat kita masih tergantung. Taubat kita itu, keampunan kita itu masih tergantung, sebab masih ada hubungan kita dengan makhluk yang belum selesai. Maknanya ada dua hubungan. Satu, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Satu lagi, hablum minan nas. Urusan kita dengan Allah mudah, tuan-tuan. Urusan kita dengan makhluk itu yang susah. Nak minta maaf tu yang susah, nak memulangkan kembali tu yang susah. Semua tu susah lah, beratlah. Itu memerlukan keimanan yang kukuh. Aku benar-benar ingin bertaubat, maka aku kena selesaikan dengan urusan sesama manusia ni dulu. Kita berkelahi, bergaduh sama dia, kemudian kita pun pergi haji, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata, tu belum selesai. Dengan aku tak ada masalah, dengan dia tu belum. Besok kamu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala atas kesalahan kamu dengan makhluk. Justru itu, tuan-tuan, dosa dengan manusia ni susah. Dosa dengan Allah Ta'ala senang, kan? Main judi, dosa kita dengan Allah, minta ampun, berhenti main judi, menyesal, selesai. Maknanya dosa dengan Allah Ta'ala lebih mudah daripada dosa sesama manusia ini. Tapi bukanlah berarti kita boleh buat dosa kita dengan Allah. Ini nak cerita imbangannya ialah, kalau antara dosa kita dengan Allah dengan dosa makhluk, lebih berat lagi, lebih susah lagi dengan makhluk. Nak pergi jumpa, nak menghalalkan, nak memulangkan semua barang-barang milik orang yang kita niaya dia. Kemudian dia kata, jika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia mengqada segala apa yang telah terluput, seperti amalan solat, puasa dan lain-lain mengikut kemampuan. Dosa kita dengan Allah, salat kita dulu banyak tak buat, qada lah. Ada kata perlu qada, ada kata tak perlu qada. Terserah, tuan-tuan. Kat situ ada perbezaan pendapat ulama. Siapa yang kata perlu qada, ya qada. Siapa tak perlu, tak payah. Tapi kita namanya pun berhutang kepada Allah. Hutang kenalah bayar. Apa cara pun kenalah bayar. Bukan ditinggalkan begitu saja. Dululah zaman kita, zaman tak ada ilmu, tuan-tuan, kan. Kita ada ilmu pun zaman-zaman ini, ya. Zaman dulu tu, masa muda kita tu, ilmu tak ada. Kadang semayang, kadang tak. Tengok keadaan lah. Kalau rajin, ya semayang. Kalau orang tua beletih sikit, semayang lah. Kalau tak, orang tua pun senyap, kita pun senyap, kan. Orang tua bising, kita puasa lah. Tak bising, senyap, ya tak ada lah. Dah bayar ke belum, kan? Solat kita dah bayar ke belum? Puasa kita dah bayar ke belum? And semua ada dosa ni, tuan-tuan. Kita pun qada lah puasa kita yang tertinggal, ya, solat kita yang tertinggal. Jadi barang-barang yang tertinggal urusan dengan Allah, maka kita kena qada lah, kena ganti. Ya? Jadi tuan-tuan, banyak syarat-syarat nak bertaubat. Sebelum kita bertaubat, kena selesaikan semua urusan ni dulu. Itulah yang dikatakan taubat. Itulah yang dinamakan dengan taubat yang sebenar. Taubat dengan hanya bukan cukup dengan istighfar, dah tak. Bersihkan dulu. Dia macam bersuci lah. Bersihkan kotoran dulu. Lepas tu barulah kita mandi dan sebagainya.
Ini kotoran tak bersihkan, tiba-tiba nak mandi, belum selesai mandi tu. Jadi kita kena selesaikanlah yang perkara-perkara yang lebih utama dahulu. Jadi dalam bertaubat tak cukup hanya dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Namun ada syarat-syarat sebelumnya, membersihkan diri kita dulu, hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan makhluk. Ini yang kena jelas tuan-tuan. Bukannya bila orang suruh taubat langsung taubat, kan? Tapi dengan manusia tu pergi jumpa dululah, pergi uruskan dulu. Nak pergi haji ni, kan? Pergi jumpa orang tu dulu. Kenapa nak pergi jumpa orang tu? Yelah nak minta maaf lah dengan orang tu dulu, sebab kita ada salah dengan dia dulu. Islam mengatur cukup cantik tuan-tuan. Sebab itu kita nak bermusafir, siapa yang kena pergi jumpa orang dulu, kan? Kita nak pergi musafir ni, kita nak pergi haji ni, kan? Kita kena ziarah ke kita ziarah orang, kan? Hukum kata kita kena pergi ziarah orang, kan? Kena pergi rumah-rumah yang kita dulu pernah buat salah lah, pergi jumpa dia. InsyaAllah saya akan pergi haji tahun ni, saya minta maaf lah kalau saya ada salah. Bukan jumpa rumah kawan, tak. Bukan kita pergi rumah kawan dulu, kita pergi rumah musuh dulu. Kita pergi rumah kawan dulu, rumah musuh tak pergi. Pergilah jumpa kawan tu, minta maaf lah kalau ada salah silap. Ini kawan kau tak ada masalah, kita yang ada masalah dengan musuh kita tu, kan? Minta maaf dengan kawan senang tuan-tuan, kosong-kosong lah, dia pun kosong-kosong lah sebab member, kan? Pergi dengan musuh kita dulu 5 tahun tak tegur siapa, hak tu 10 tahun dah, hak tu 2 tahun, pergi jumpa tu dulu, kan? Kita sampai-sampai apa mengigau dia datang rumah aku ni, kan? Tak pernah datang rumah aku, apa hal ni, kan? Orang tu dah mula dah, apa alah itulah ini, kan? Kita pun bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa hal ngigau datang rumah aku? Ayat pertama keluar daripada mulut dia, kan? Tanggung lah, dah kita salah, nak macam mana? Dan kita nak bertaubat, kenalah hadap semua tu. Sebab itu hukum fiqh, kalau barang yang kita ambil naklah kita pulangkan dulu, nak tak nak kena hadap lah, kena tanggung lah. Tanya banyak pula, apa hal aku datang rumah kau? Aku pasal nak pergi haji, kalau aku tak pergi haji mampu aku tak datang. Itu belum lagi tu, itu belum, kan? Kalau ada lagi perasaan tu, cakap banyak pula, ini untung aku datang. Kalau aku tak datang, kan? Tak datang tetap urusan belum selesai. Tapi nak pergi rumah orang, nak pergi rumah musuh tu yang susah, kan? Istighfar senang, kan? Istighfar kat mulut mudah, nak pergi jumpa orang susah, tuan. Nak ngadap musuh 10 tahun tu dulu, kan? Tengah jalan kawan jumpa pula, mana bang? Pergi rumah si anu. Bukan musuh ke tu? Musuh lah. Habis tu pergi buat apa sama dia? Itulah, ingat nak pergi minta maaf. Aduh abang ni bodoh, dibodohnya kita dulu. Terasa kali tu dia bodoh je kita, kan? Apalah abang pergi minta maaf, kan salah abang, salah dia. Ya dia datang tak apalah, aku nak pergi haji. Kita pergi haji pun bukan duit dia. Banyak setan ni, kan? Ya tuan-tuan, ingat nak buat ibadat ni, setan tak kacau. Buat ibadat pun setan kacau tau. Kan? Jangan ingat kita buat ibadat setan tak kacau. Kita tengok peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam, waktu nak korbankan, nak sembelih anak dia Ismail, kan? Ada tak gangguan? Atau setan biarkan je Nabi Ibrahim bawa pergi sembelih? Tak ada, sepanjang jalan tu dikacaunya. Itu yang Nabi Ibrahim baling dilontar dengan batu tu, kan? Lontar syaitan lah tu Nabi, sebab sehingga kan disyariatkan melontar dalam bab ibadat haji, kan? Yang kita pula salah faham, nak melontar nak kena batu yang kita lontar tu, nak kena tiang tu lah. Itu yang tiang tu.
Pasal syaitan duduk kat situ. Apa bodoh ngak syaitan tu. Dah tahu tu tempat orang membaling, situ dia duduk. Banyak tempat lain dia dah duduk. Kat situ dah duduk je. Lontar apa? Lontar syaitan. Kat mana duduknya? Kat batu tu. Apa kebodoh sangat syaitan tu. Situ lah pergi duduk. Berjuta orang melontar ke situ duduk. Itu nampak maut tu. Kan? Yang nak dilontar itu memang kisahnya Nabi Ibrahim dia lontar syaitan tu pasal ganggu dia. Yang kita bukan pergi melontar tu. Yang dia maksudkan jangan sampai syaitan dapat ganggu engkau lontarkan apa yang dalam hati engkau tu, sifat-sifat mazmumah kau keluarkan. Kau buang sifat tu, tinggalkan kat situ. Supaya syaitan tak dapat ganggu. Syaitan dapat ganggu tu pasal benda-benda tu ada kat situ. Umpan ada lah, umpan. Kan? Dengki ada, dendam ada, semua dalam tu kan. Ni umpan syaitan. Jadi kenalah buang umpan tu. Balingkan umpan tu supaya dia dekat kat kita. Ni tak, mana tuan? Pergi melontar. Lontar apa? Lontar syaitan. Kat mana? Tu jamrah. Apa kat situ duduknya? Kan? Tu hakikat haji lah. Ini kadang-kadang pergi haji pun yalah, dapat ujian sikit pun nak tulis dalam Facebook kan. Semua nak tulis kan. Bayar ribu-ribu, tidur atas plastik sampah, itu pun nak tulis ke? Kadang kita ni serabut lah kan. Buat ibadat pun semua dapat ujian sikit nak cerita kat orang, tulis dalam Facebook kan. Lepas tu tulis hujung tu, namun saya tetap bersyukur. Bersyukur tak ada sebut kan. Namun saya tetap bersyukur walaupun saya tidur atas plastik sampah. Untuk dapat tidur atas plastik sampah, ada langsung tak dapat wukuf pula. Dah sampai dah, Tuhan tak nak tengok dia. Tuhan kata dah, aku tak nak terima ni. Ni aku tak nak terima. Balik saja. Itulah dia yaumul masyar dekat atas dunia ni. Kan? Kalau kita tengok bab haji ni, kalau kita mengaji betul-betul bab haji, bab hakikat haji ni, yaumul arafah ialah yaumul masyar. Artinya tak semestinya kita dimuliakan kat sini, di Arafah kita dimuliakan. Belum tahu. Kan? Tak semestinya kita kat sini disanjung, dihormati, bahagia kita, kat sana belum tentu. Atas dunia ni orang sanjung kita, angkat kita, puji kita, depan Tuhan belum tentu. Itulah maksud dia. Maknanya di Arafah itulah yaumul masyar. Kan? Dah sampai dah kat sana, tiba-tiba Tuhan tak nak tengok kita. Di Arafah nanti dah sampai dah, waktu kita dah sampai, Tuhan kata aku tak nak tengok engkau. Pi. Itu yang kita bimbang tu kan. Dah sampai dah di bumi Mekah, tapi sampai pada hari yang ke-8 dia tak dapat nak pergi ke Arafah. Jadi tuan-tuan, yang ini yang kita kena muhasabah diri tuan-tuan. Jadi kenalah banyak bertaubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi syarat-syarat ni dulu, barulah kita bertaubat kepada Allah. Kemudian kata ulama, berazamlah untuk tidak akan melakukan lagi segala perbuatan tersebut serta berusaha sedaya upaya untuk menjauhkan. Ada azam. Macam mana tak nak buat lagi? Tak tahulah kan. Mana tahu ke depan ni, tak tahu. Itu macam tak ada azam nak berhenti. Kan? Kita berusaha lah, berazam. Maknanya kalau memang terpaksa pindah, ya kena pindah. Tak boleh duduk sini, bahayalah. Nanti kalau aku duduk sini masih lagi buat benda ni, jadi aku nak kena pindah lah tempat lain. Cari tempat yang lebih baik lah. Itu nama ada azam. Ini kalau ada azam, duduk kat situ, dah tahu kalau aku duduk sini memang kena balik. Itu bukan ada azam, bukan ada usaha. Kan? Kita kenalah pindah. Aku duduk sini memang kawan ramai, memang mengumpat je lah aku. Kan? Selagi aku tak pindah dari sini lah, memang wajiblah aku mengumpatnya.
Kan? Jadi aku kena pindah cari tempat lain lah, yang jenis orang tak suka belungguk-lungguk kan. Kenalah usaha. Habis dah rumah beli situ ustaz, nak macam mana? Tak apalah, dah rumah beli situ, duduklah situ. Tapi kena berazam, tak naklah keluar-keluar rumah. Kalau keluar kan ada yang manggil kan, pantang lalu je. Mana tu? Tegur pula dah. Takkan kita nak diam? Tak boleh. Ini kan kalau dekat kan memang ngumpat je lah ni. Jadi kita kena berazam, kita ada kesungguhan lah. Sama lah macam kita nak bangkit malam. Memang nak bangkit malam, tapi mesti ada azam, ada usaha. Kunci jam tu pula letak jauh sikit daripada kepala kita, letak kat ujung kaki. Jangan letak jam kat kepala. Yang jenis sampai lah. Tak boleh aku tu, letak jauh-jauh. Jadi tuan-tuan, syarat taubat ni pun samalah tuan-tuan. Ada keazaman, tidak lagi ingin mengulangi perbuatan tersebut. Inilah dasar, inilah yang dipanggil taubat. Ada ini artinya dia berusaha untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ini maknanya dia belum lagi ada cita-cita nak taubat. Maka sebelum kita mendirikan solat sunat taubat, maka ulama kata eloklah beristighfar dahulu. Umpamanya 70 kali membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya sebelum kita nak solat sunat taubat, maka ulama menyarankan kepada kita istighfar dulu, kurang-kurang pun 70 kali. Kita sebenarnya sunat taubat ni angkat-angkat usalli sunnatul taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Sebab ulama menyusun atur bagaimana kaifiat sunat-sunatnya untuk kita mendirikan salat sunat taubat ini. Maka antara yang ulama suruh ialah sebelum nak memulakan nak salat sunat taubat, maka hendaklah dia perbanyakkan istighfar, kurang lebih pun 70 kali baca istighfar. Setelah itu barulah kita mengangkat takbir, kita lafaz niat usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku salat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nak baca tuan-tuan? Apa surah nak baca? Maka ulama susun lagi dalam bab ini. Mana dalilnya ustaz? Wallahu a'lam. Mana ulama ni ambil? Tu kau tanya dia sendiri. Kau pergi tanya ulama tu. Kita semua nak tanya tuan-tuan kan. Jumpalah ulama buat mestilah ada sandarannya, mesti ada sandaran sesuatu yang disandarkan. Kalau tak dia tak tulis lah, kalau tak dia tak sebut lah. Kita janganlah kata mana ada sandarannya. Kita yang kadang-kadang jangan rasa diri kita pandai sangat. Jangan berasa kita dah mengaji tinggi, kita semua tahu. Tak. Walaupun kita dah habis mengaji pun belum tentu kita tahu semua. Kita baca hadis, memang berapa ratus ribu hadis yang kita dah baca, berapa ratus ribu hadis yang kita ingat. Banyak lagi kitab-kitab yang ada mungkin kita tak temukan. Kita hanya temukan sebahagian saja. Lantas kita jangan kata kita ni hebat. Tak ada nasnya, tak ada dalilnya. Mana nas dalilnya? Kita mungkin tak temukan itu. Ialah kita mengaji pun 10 tahun ya. Ulama-ulama ngaji 40 tahun sampai meninggal. Kita baru 10 tahun, 15 tahun. Sampai PhD berasa hebat dah kah? Belum. Imam Syafi'i ngaji berapa tahun? Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi ngaji berapa tahun? Berapa ramai guru dia? Pun tak rasa diri hebat, pun tawaduk lagi. Andai kata pendapat aku ni tak sesuai, kau boleh ikut pendapat yang lain.
Bukan kata mana ada dalil. Tak ada. Kita kan selalu cakap kan, mana ada dalil, mana ada nas. Berapa ratus ribu hafal hadis, berapa ratus ribu kitab dah baca. Berapa kemampuan kita mengingatkan apa yang kita dah baca? Kalau 100 ribu kita baca sekalipun, ingat ke semua tu? Kan? Kalaupun kita baca kitab puluhan ribu, ingat ke apa yang dalam kitab tu? Silat-silat kitab yang nipis dulu pun tak ingat. Silat-silat yang kita mengaji sekolah menengah lu pun tak ingat dah. Kan? Jangan sombong tuan-tuan. Jadi adalah sandaran-sandaran ulama ini. Kenapa ulama-ulama ini melakukan seperti ini? Ada sandarannya. Mana sandarannya? Wallahu a'lam. Yang tu kapitannya ulama yang buat tu. Kan? Dia tahulah apa yang dia buat. Macam kita gitulah, berhari raya kan. Orang tanya, kenapa Ustaz orang dah wukuf kita tak raya? Kan? Orang dah wukuf ke Arafah hari Selasa, kita raya hari Khamis. Pasal apa Ustaz? Tapi kita pun tak nak menanya Ustaz-Ustaz. Kadang-kadang kita main ikut ya. Baru nak tanya orang kata apa, tak payahlah bising-bising, ikut je lah, kita ada majlis fatwa. Naklah tahu supaya ibadat kita penuh keyakinan kan. Naklah tahu pasal apa? Sebab biasa sebelum ni lepas wukuf je raya. Lepas dia wukuf kita pun raya. Sebab kita dulu pada dia kan. Mana kalau dia wukuf Selasa, kita raya hari Rabu. Ni dia wukuf Selasa, kita tak raya, kita raya Khamis. Kan? Pasal apa? Bukan masalah raya tu sangat. Masalah hukum puasa hari Arafah. Boleh tak puasa hari Arafah? Sama ada puasanya tu hari Selasa ataupun hari Rabu. Ni yang nak tahu. Elok-elok kita puasa hari Rabu, kawan pisauan. Jom minum. Saya puasa. Puasa apa ini? Puasa Yaumul Arafah. Wukuf semalam lah 9. Hari ni hari raya, mana boleh puasa? Haram. Macam? Itu di Mekah saya. Sini belum raya lagi. Engkau ikut Mekah ke ikut mana? Kita pun dah confused dah kan. Ya ke tak boleh? Tak boleh, hari raya haram puasa. Jom pergi minum. Kawan ajak. Jomlah. Tak boleh puasa. Haram hukum. Dia mengeluarkan fatwa kan. Tak puasa lah kawan tu. Pergi makan. Sebab dia pun tak yakin boleh ke tak puasa. Tapi belum raya ke? Kan? Bukan masalah raya tu, masalah hukum kita beribadat tu boleh tak boleh. Tapi yalah, kita ni kadang-kadang di Malaysia ni buat sesuatu keputusan dia tak maklum sungguh, tak jelas lah kan. Jelas lah kenapa kita tak berhari raya. Hari Rabu kita tak ikut Saudi, walaupun Saudi wukuf hari Selasa. Jelaskanlah. Sekarang ni channel untuk menjelaskan kepada orang ramai senang. Sekarang media sosial ada, Facebook ada, TikTok ada, semua ada lah sekarang ni. Saluran cukup banyak untuk menyampaikan maklumat ni. Bagi kata putus, apa alasan kita tidak berhari raya pada hari Rabu, sedangkan di Mekah wukuf hari Selasa? Bagi tahu penjelas supaya mudah. Ni senyap ya. Ustaz-ustaz yang mengajar ni kena tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Orang dah wukuf kita tak raya? Ustaz pun jawab. Ustaz senang dia jawab kan. Kita ikut je lah pemerintah, tak payahlah tanya banyak lagi kan. Wallahu a'lam. Kok macam tu baik tak jadi ustaz? Tuan-tuan pun boleh jawab kan. Lepas tu datanglah ustaz lain, tanya lagi, Ustaz, kenapa tak raya Ustaz? Orang dah wukuf. Dia macam ni kan. Kita terpulang pada kita. Kalau rasa nak raya, raya. Kalau rasa tak nak raya, jangan raya. Ustaz-ustaz duk pening jawab. Orang tanya, nak jawab apa? Kan? Perjelaslah betul-betul kenapa. Kan? Apa kaedah diguna pakai? Kan? Dalam Malaysia ni dia ada dua kaedah tuan-tuan kita guna.
Satu dia panggil kaedah ru'yah, bukan ruqyah. Ruqyah orang. Satu dia panggil kaedah ru'yah, satu lagi dia panggil kaedah hisab. Kira. Satu tengok anak bulan, satu kira hari. Kalau ikut hisab, kira memang 9 Zulhijjah itu jatuhnya hari Selasa, sebab satu hari bulan jatuh pada 19 Jun. 1 Zulhijjah jatuh pada 19 Jun. Kalau ikut hisab lah, artinya 9 Zulhijjah jatuh hari ini 27, maknanya 28 tu raya lah. 10 Zulhijjah maknanya 28 hari bulan. Itu kalau ikut hisab, kalau ikut kiraan hari. Ikut dia punya kira hari tu jatuh 1 Zulhijjah pada 19 Jun. Oleh kerana Malaysia ni dia tak ikut hisab, dia ikut ru'yah. Bila ikut ru'yah tak nampak anak bulan, maka 1 Zulhijjah tu akan berpindah. Bila tengok tak nampak, dia jadi 20 Jun. Kalau 20 Jun 1 Zulhijjah, artinya 28 hari bulan itu 28 Jun, maknanya 9 Zulhijjah. Kalau 28 Jun tu 9 Zulhijjah, artinya 29 itu barulah 10 Zulhijjah hari raya. Habis 2 kali wukuf lah. Bukan 2 kali wukuf, maksud dia ialah dia sekali je lah wukuf, tarikhnya yang berlainan. 9 Zulhijjahnya berlainan hari dia, sebab dia kira dengan tengok anak bulan. Okey, bila kita ikut ru'yah mesti setempat, tuan-tuan. Maksud setempat apa? Katalah Acu ni dia orang Saudi tapi duduk di Malaysia. Acu ni kata, saya nak ikut Saudi, pergi balik Saudi. Sebab ru'yah mesti ikut duduk tempat dia duduk. Duduk mana? Duduk Malaysia. Ikut ru'yah Malaysia ni. Dia tak boleh ikut Saudi. Sebab Saudi dia tak ikut ru'yah, dia ikut hisab. Tiba-tiba duduk di Malaysia nak ikut Saudi, tak boleh lah, sebab dia kena ikut ru'yah Malaysia. Jadi kita ikutlah ru'yah Malaysia ni, maknanya 9 Zulhijjah jatuh hari Rabu, maka puasa sunat Arafah ada jatuh pada hari Rabu. Tu dia guna kaedah pakai dalam menentukan sesuatu. Sebab itu kena tanya dulu mana satu nak ikut. Patutnya macam majlis fatwa ke dan sebagainya, bagi tahu Malaysia mengikut ru'yah, melihat anak bulan. Selesai. Kita pakai ni je, habis. Makna kita tak nampak anak bulan pada 1 Zulhijjah, tak nampak. Okey, selesai. Orang pun faham. Kita ikut ru'yah, kita tak ikut Saudi. Jadi tuan-tuan, tapi Malaysia ni dia tak, kadang-kadang dia tak perjelaskan. Bila tak perjelaskan tu jadi huru-hara tu, buat sekerat jalan lah. Sekerat jalan, tak terang betul-betul, boleh ke tak boleh dan sebagainya kan, tak terang. Cuba terangkan betul-betul. Macam orang pergi haji baru ni tanya, boleh tak sa'i dulu sebelum tawaf kan? Boleh tak? Orang tawaf dulu kan, lepas tu baru sa'i. Ni dia sa'i dulu, lepas tu baru tawaf. Contohlah tuan-tuan buat haji ifrat, sampai-sampai tawaf kudum. Lepas tawaf kudum, kemudian tuan-tuan pergi sa'i. Sa'i apa ni? Ni sa'i haji. Orang tawaf dululah. Tu tawaf tadi, itu tawaf selamat datang, itu bukan tawaf haji. Boleh tak boleh? Lepas dia dah sa'i, dia pun pakai dalam ihram lagi, kemudian dia pun pergilah Arafah. Lepas pergi Arafah, siap-siap wukuf kat sana habis. Hari ke-10, 11, 12, 13, dia pun balik ke Mekah, dia pun buatlah tawaf. Lepas tu dia pun tahallul. Boleh tak macam tu? Boleh tak?
Kan? Okey, baik. Yang tu yang kena faham tu. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata, mana boleh orang tawaf dulu. Memang ulama kebanyakannya dalam hukum bab haji ni, dia kena tawaf lah. Lepas tawaf baru sa'i. Lepas sa'i barulah dia tahallul. Okey, baik. Ada yang dinamakan, ada ulama, sebahagian ulama walaupun pendapat ni tak didokong tapi boleh pakai lah. Sebahagian pendapat ulama dia panggil sa'i simpan, dia panggil. Sa'i simpan ni apa? Dia sa'i dulu tapi dia tak tahallul. Dia sa'i dulu tapi dia tak tahallul. Kan? Maknanya dia tak halal lagi lah. Dia cuma simpan je sa'i tu. Macam orang perempuan yang uzur lah, dia tawaf tak boleh, dia boleh sa'i dulu. Lepas sa'i selesai, lepas tu dia pun dah bersih, dia pergi tawaf. Sebab sa'i boleh, tawaf tak boleh. Maka sa'i tu dia panggil sa'i simpan. So itu ada pendapat mengatakan boleh menggunakan kaedah ini. Dia sa'i tapi dia tak tawaf lagi atas sebab-sebab tertentu. Sewaktu dia tawaf kudum, kemudian dia sa'i tu orang tak ramai. Sebab sewaktu tawaf kudum orang dah berangkat menuju ke Arafah. Orang tak ada lah kat situ. Jadi dia ambil peluang, aku sa'i dululah. Sa'i dulu sebab orang tak ramai, dia sa'i dia simpan sa'i ni. Itu perjalanan haji. Kalau kita mengaji kita fahamlah benda tu kan. Baik. Tapi hari pun dah 7.10 dah. Apa surah yang nak dibaca? Surat Taubat ni. Baca pilih surah apa pun. Cuma ulama' bagi ada beberapa surah lah. Pertama, ada yang kata surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun pada rakaat pertama. Rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. 1. Yang kedua, ulama' kata baca ayat kursi 11 kali. Jenuh ni. Dan rakaat yang kedua surah Ikhlas 11 kali. Confirm dah kita baca kuliah dengan Qul Allahu Ahad je lah. Kan? Tapi saya bagi tahulah, mana tahu kok timbul lah hari tu rajin lah nak sembahyang, nak baca ayat lain, silakan. Kan? Dan yang ketiga, dia kata rakaat pertama ayat 135 138 daripada surah Ali Imran. Ayat 135 sampai 138 surah Ali Imran. Rakaat yang kedua ayat 111 dan 113 dari suratun Nisa. Maknanya pilihlah salah satu di antara tiga ni cara ni. Tapi kita yang paling senang lah tuan-tuan kan. Yang paling senang apa? Kuliah Qul Allah dah. Apa sebagian sunat pun kuliah Qul Allah. Tu paling senang lah. Kemudian bolehlah lebihkan bacaan tasbih ketika rukuk dan ketika sujud menjadi 11 kali umpamanya. Dan bacalah 40 kali ketika sujud yang terakhir sebelum salam. Ini kaifiat saya terangkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali? 40 kali ketika sujud yang terakhir sebelum salam. Sujud akhir yang lama tu lah kan. Lama, lepas tu bangkit tu tahiyat, lepas tu bagi salam kan. Yang ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Ini darah sampai turun kepala ni kan. 40 kali kan. Jadi ini kaifiat. Lepas tu selepas salam bacalah istighfar 10 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu kalau hafal. Tak hafal, baca istighfar je lah. Kemudian bacalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata' wa a'udzubika min syarri ma sana'
abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah kaifiat bagaimana cara yang paling sempurna yang diajarkan oleh para ulama yang bersandarkan, mungkin ada tempat sandarannya, maka kita buatlah yang macam ini supaya amalan salat sunat taubat itu benar-benar dinamakan salat sunat taubat. Lepas itu baca doa lah. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli al-huda wa a'mala ahli taubah wa azma ahli sabri wa jidda ahli al-khashyati wa talaba ahli al-raghbati wa ta'abbuda ahli al-wara'i wa irfana ahli al-ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridaka hatta anasihaka fit taubati khawfan minka wa hatta akhlisa laka nasihata hubban laka hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha wa husna zannin bika subhana khaliqin nur. Maknanya ini doa yang diajarkan kepada kita. Maka kalau kita hafal ya alhamdulillah, kalau tak hafal nak buat macam mana? Tengok je lah, carilah mana-mana doa yang boleh kita baca. Inilah kaifiat untuk kita nak lakukan salat sunat taubat. Kalau kita ini ingin melakukan salat sunat taubat itu, hari pun dah 7 suku, wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrimna bittaqwa jamina bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.